Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Harapan saya semua berada dalam keadaan sihat semasa Perintah Kawalan Pergerakan ini atau PKP dan sentiasa mematuhi arahan-arahan yang dikeluarkan oleh pihak kerajaan. Mari kita sama-sama berdoa agar pandemik yang sedang menular di dunia, khususnya di negara kita, akan segera pulih, insya-Allah. Stay safe everyone. Sambil-sambil kita santai bersama keluarga atau sedang work from home ini, marilah kita cuba legakan sedikit stres kita dengan terus kekal membaca. Tidak kiralah apa saja medium bacaan kita. Seterusnya, jangan lupa untuk berkongsi bersama keluarga atau rakan-rakan kita. Pastikan sumber bacaan kita adalah yang tepat dan sahih. Buku yang saya ingin kongsikan pada kali ini, saya kira sudah ramai di antara kita yang telah memilikinya dan membacanya. Buku ini ditulis oleh Datuk Seri Zaini Ujang yang bertajuk Membaca, Motivasi dan Kaedah. Saya memilih untuk berkongsi berkaitan buku ini kerana kebetulan buku ini berada dalam simpanan di rumah. Malah, 2 edisi buku ini ada dalam simpanan saya, iaitu edisi pertama yang ditulis pada 1993 dan yang terkini yang ditulis pada tahun lepas 2019. Saya percaya ramai antara kita yang mengenali siapa Datuk Seri Zaini Ujang. Seperti yang kita tahu, beliau sangat sinonim dengan buku dan pelestarian alam sekitar. Kini beliau merupakan KSU di Kementerian Alam Sekitar. Malah beliau merupakan seorang bukuan dan penulis buku-buku yang ilmiah dan berkualiti tinggi. Buku ni saya beli secara online dan merupakan yang terawal yang memilikinya. Buktinya dari Golden Signature pada buku ini. Anda semua belum terlewat untuk mendapatkan buku ini sebagai koleksi peribadi anda. Keseluruhannya, buku ini menceritakan bagaimana untuk membudayakan membaca. Kajian Perpustakaan Negara pada 2014 merekodkan seorang rakyat Malaysia membaca 15 hingga 20 naskah buku setahun. Angka ini jauh lebih baik dibandingkan dengan jumlah hanya 1 halaman pada tahun 1980. Bagaimanapun, kadar baca negara masih jauh ketinggalan kerana berbanding 33 juta bilangan populasi ini, sasaran ideal yang mesti dicapai ialah setiap rakyat Malaysia perlu membaca 30 naskah setahun. Buku ini telah ditulis semula dan dikemas kini dan diberi tambahan bab dengan matlamat untuk membantu pembaca mengatasi pelbagai masalah. Menerusi buku ini, saya yakin ia boleh menjadikan pembacanya lebih cemerlang dan mahir menggunakan pelbagai kaedah pembacaan berbeza dan akhirnya berkeupayaan membaca lebih 30 naskah buku setahun. Buku ini mendedahkan 1001 rahsia serta tips berkaitan membaca selain berkongsi pelbagai teknik pembacaan termasuk kaedah luncuran iaitu skimming serta imbasan iaitu scanning yang membolehkan anda berkemampuan untuk membaca sehingga 800 hingga 1000 patah perkataan seminit. Saya yakin jika anda bertemu penulis buku ini, pasti beliau akan bertanya anda beberapa soalan untuk memahami kemampuan anda semasa membaca. Sebagai contoh, buku apa yang anda sedang baca sekarang? Apakah buku yang anda paling gemari? Apakah tajuk buku yang mempengaruhi diri anda? Siapakah penulis yang anda paling minati? Berapakah jumlah wang yang anda laburkan untuk koleksi buku anda? Dan akhir sekali, di antara menonton dan membaca, yang mana anda beri prioriti? Soalan-soalan ini akan disoal kerana orang yang berbudaya membaca, mereka sentiasa membaca. Satu fakta yang kita tidak boleh nafikan sebagai seorang Muslim, membaca Al-Quran setiap hari merupakan saranan dalam agama kita. Penulis ada mencadangkan dalam buku ini untuk anda membaca sekurang-kurangnya 10 ayat Al-Quran sehari, 10 hadis sehari, senaskah akhbar sehari, sebuah buku bukan fiksyen seminggu, sebuah buku fiksyen seminggu dan senaskah majalah seminggu. Pada penulis, aktiviti membaca merupakan satu habit, sesuatu yang telah menjadi darah daging dalam diri kita.
Habit merupakan perbuatan luar sedar, subconscious mind. Sesuatu perbuatan yang kita tidak perlu fikir untuk buat. Ibaratnya, jika kita tidak membaca, seperti kita tidak mandi pagi. Kenapa kita mandi? Selain kerana kebersihan, kita melakukannya kerana ia merupakan tabiat yang kita lakukan pada setiap pagi. Apabila kita semua melakukan tabiat yang sama, ia akan menjadi satu budaya. Persoalannya ialah, bagaimanakah membentuk tabiat? Kita soal diri kita 3 soalan ini. Why we change? When to change? And how to change? Dalam buku yang bertajuk 7 Habits of Highly Effective People yang ditulis oleh Stephen Covey, ada beberapa saranan yang kita boleh ikuti dan jadikan panduan. Sebagai contoh, mulakan dengan buku yang nipis. Laksanakan dengan cara yang berterusan atau dengan cara istiqamah, 40 hari contohnya. Membaca secara konsisten, laksanakan dengan lebih berkesan dan efektif. Contohnya, percepatkan bacaan yang biasanya mengambil masa 5 minit kepada 3 minit dan seterusnya kepada 2 minit atau 1 minit. Secara neurologi, saya pernah terbaca bahawa segala bentuk aktiviti yang berlaku di dalam otak kita ada jaringan neuronnya yang tersendiri, termasuk proses kita berjalan, mendengar, melihat, bercakap serta tabiat kita. Semakin kita kerap melakukan aktiviti membaca, semakin kukuh jaringan neuron yang terbentuk, dan semakin kukuh jaringan tersebut, semakin mudah untuk kita membaca dengan lebih pantas. Penulis menekankan 3 kemahiran yang perlu kita miliki untuk berjaya, iaitu pertama, membaca dan menulis, iaitu literasi. Kedua, mengira, iaitu numerasi. Ketiga, memikir, iaitu operasi. Saranan ini juga selari dengan kaedah yang ditekankan oleh Dr. Edward de Bono dalam bukunya Teach Your Child How to Think. Walau bagaimanapun, kemahiran yang paling ditekankan ialah kemahiran membaca. Apa yang boleh saya sarankan kepada anda ialah letakkan nilai yang tinggi kepada tabiat membaca. Sebagai contoh, seorang peminat sukan golf, anda pasti ingin memiliki set golf anda sendiri tanpa memerlu meminjam dari orang lain, bukan? Begitulah juga dengan buku. Anda membeli buku kerana mahukan perasaan sense of belonging pada buku tersebut serta mahu dapatkan aura buku tersebut. Di samping itu, anda juga boleh mendampingi penulis-penulis atau peminat-peminat buku yang saling berkongsi dan mendapat idea berkaitan buku-buku yang berkualiti di pasaran. Boleh juga follow Facebook atau IG mereka yang gemar membaca, kerana secara tidak langsung boleh memberi kita inspirasi serta dorongan untuk membaca. Kita juga boleh sertai aktiviti-aktiviti atau siri book sharing yang dianjurkan oleh peminat buku. Pendek kata, anda lah yang boleh mengubah dan membentuk diri anda sendiri. Akhirnya, kunci untuk membaca banyak buku ialah dengan membaca pantas. Tiada jalan pintas kecuali kita kena terus berlatih untuk membaca pantas. Ada pelbagai teknik untuk membaca pantas yang diajar di dalam buku ini. Oleh itu, anda mesti membaca buku ini. Di antara teknik-teknik yang berkesan bagi diri saya ialah menggunakan pen untuk memandu bacaan saya dan menggerakkan pen mengikut tempo bacaan yang saya mahu. Selain daripada itu, saya juga sering menggunakan rhythm ketika membaca. Apa yang saya maksudkan ialah anda cipta satu irama dan ikut nada bunyi tersebut sepanjang pembacaan anda. Orang yang membaca secara pantas biasanya mempunyai tabiat lain yang pantas juga. Mereka pantas makan, pantas mandi, pantas menyiapkan tugasan dan lain-lain. Menurut penulis, hanya yang bertabiat pantas mudah dilatih untuk membaca pantas. Satu lagi tips dari saya ialah jika anda ingin segera habiskan buku yang anda baca dengan cara meletakkan satu target, iaitu tempoh masa untuk anda habiskan membaca buku tersebut dan berusaha untuk berkongsi
intipati buku tersebut dengan rakan-rakan yang lain, sama ada di media sosial atau secara aktiviti book sharing. Kami di Perpustakaan UTM sangat aktif menjalankan aktiviti book sharing di kampus kepada semua warga, tidak kira sama ada anda staf atau pelajar, yang telah kami jenamakan sebagai program book sharing at UTM KL pada setiap minggu. Yang paling penting ialah stay fokus ketika membaca. Jangan biarkan diri anda membaca setiap huruf, tapi biasakan untuk fokus kepada tengah-tengah ayat untuk anda scanning makna dari ayat-ayat yang penting. Jangan risau kerana dengan ilmu dari buku ini, saya percaya anda boleh praktikkan dengan baik. Yang paling penting, kenal diri anda, sama ada anda seorang pembaca pantas, lembab, sederhana atau pembaca terpantas. Buku ini mengajar anda untuk kaedah mengukur kepantasan baca anda. Dengan itu, saya akhiri siri perkongsian saya pada hari ini dengan nukilan sajak dari penulis buku ini, iaitu Datuk Seri Zaini Ujang, yang bertajuk Ketika Membaca. Sajak ini ditulis beliau pada 28 Ramadan 1440 Hijrah. Ketika membaca. Ketika kejahilan, membaca mengajarkan. Ketika kealpaan, membaca mengingatkan. Ketika kesepian, membaca menemankan. Ketika kesakitan, membaca menyembuhkan. Ketika kesedihan, membaca menceriakan. Ketika kebuntuan, membaca menunjuk arah. Ketika keriangan, membaca menggalak syukur. Ketika kejayaan, membaca menganjur tasbih. Sekian dari saya dan terima kasih kerana sudi mendengar. Saya sudah berkongsi buku yang saya baca. Bagaimana dengan anda?